Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Okay, apa khabar anak-anak didik yang Ustazah kasihi sekalian? Diharapkan semua sihat walafiat. Okay, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu di kelas maya kita pada hari ini. Okay, alhamdulillah. Okay, jadi untuk hari ini Ustazah akan teruskan kepada pelajaran keempat, iaitu berkaitan bacaan khas mengikut riwayat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi. Okey, baiklah pelajar-pelajar semua. Pernah dengar riwayat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi ni? Okey, alhamdulillah bagi yang pernah dengar, alhamdulillah. Okey, yang ini first time baru nak dengar, baru nak tahu, okey. Dengar betul-betul pengajaran ustazah secara ringkas lah. Okay, sebab ini adalah berkaitan ilmu qiraat sebenarnya. Okey. Jadi ilmu qiraat ni sangat luas. Jadi siapa yang berminat tentang ilmu qiraat ni boleh dalami lagi di peringkat lebih tinggi nanti insya-Allah. Okey, so hari ini ustazah ceritakan seberingkaslah apa itu riwayat Hafs an Asim. Okey. Riwayat Hafs. Hafs ni merupakan seorang imam qiraat yang mana beliau adalah seorang perawi. Okey, yang mengambil bacaan daripada gurunya iaitu Imam Asim. Okey, Imam Asim ni gurunya bernama Abu Bakar Asim bin Najat yang merupakan golongan tabi'in lah. Okey, beliau adalah salah seorang imam qiraat 7 yang mengasaskan qiraat Asim. Jadi qiraat Asim ni ada dua orang perawi, iaitu Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Jadi kita dekat Malaysia ni, kita baca Quran mengikut riwayat Hafs an Asim. Jadi Hafs tu adalah perawi. Okey, jadi nama sebenar Imam Hafs ni adalah Abu Amru Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abu Daud Al-Kufi. Okey, jadi beliau ni adalah salah seorang imam qiraat yang terkenal. Dilahirkan pada 90 Hijrah dan meninggal dunia pada 180 Hijrah. Okey, umur 90 tahun meninggal. Okey, jadi Imam Hafs ni merupakan perawi dari Imam Asim. Okey, jadi apa pula Tariq Syatibi tu? Okey, Tariq Syatibi tu merupakan Tariq tu adalah kita panggil merupakan Syatibi tu merupakan periwayat bacaan selepas perawi tu. Jadi maksudnya Imam Asy-Syatibi ni mengambil bacaan daripada Imam Hafs. Itulah lebih kurangnya. Okey, gambaran sedikit sebanyak. Okey, jadi tanpa buang masa, okey, nampak jelas Imam Hafs maksudnya kita dekat Malaysia baca Quran mengikut riwayat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi. Okey, boleh jelas Jadi disebabkan kita ambil riwayat Hafs an Asim ni, jadi ada bacaan khusus yang perlu kita fahami. Okey, jadi itu yang kita nak belajar ni. Apa bacaan khusus ataupun bacaan khas yang dari riwayat Hafs an Asim ni. Okey, jadi sama-sama kita tengok. Okey, ada beberapa yang kita perlu highlightkan, iaitu yang pertama saktah. Okey, saktah. Okey, yang kedua adalah imalah. Imalah. Yang ketiga adalah naqal. Naqal. Yang keempat tashil. Tashil. Seterusnya adalah ibdal. Ibdal. Okey, seterusnya adalah ishmam. Ishmam. Dan yang terakhir kita akan highlightkan adalah raum. Okey, raum. Okey, cumanya daripada 7 ni untuk hari ini ustazah akan fokuskan kepada hukum saktah terlebih dahulu. Okey, kita go through one by one. Okay, InsyaAllah. Jadi untuk hari ini kita tengok dulu berkaitan saktah. Apa itu saktah? Okey, apa pengertian saktah ni? Okey, saktah ialah memberhentikan bacaan tanpa bernafas dengan kadar 2 harakat dan menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Okey, boleh faham Saktah. Hukum saktah ni adalah kita berhentikan bacaan tanpa bernafas. Okey, biasanya kalau kita berhenti bacaan masa kita baca Quran tu, kita panggil wakaf,
kan? Ini ada sedikit perbezaan antara saktah dengan wakaf. Wakaf tu bila kita dah belajar kan tahun 5 berkaitan wakaf tu. Wakaf kita berhenti bacaan tu, bila nak sambung kita ambil nafas yang baru. Okey, berbeza dengan saktah ni, dia berhentikan bacaan tanpa bernafas. Maksudnya kita berhenti seketika je lah. Okay? Seketika tu sekadar 2 harakat sahaja dan kita sambung semula bacaan dengan nafas yang sama juga. Okay, boleh ya? Maksudnya ada 4 poin kat sini. Okay? Kena faham betul-betul. Saktah ialah memberhentikan bacaan tanpa bernafas dengan kadar 2 harakat dan menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Okey, itu adalah saktah, berhenti bacaan tanpa bernafas dengan kadar 2 harakat dan kita sambung balik bacaan tu dengan nafas yang sama. Boleh jelas saktah? Okey, kemudian kita kena tahu macam mana nak kenal saktah dalam Quran ni. Okay. So, ada tanda khas untuk saktah dalam Al-Quran ni. Okay. Jadi, apa tanda dia? Okay, dalam Quran mudah je. Dah nama dia saktah. Okay, dalam Al-Quran tu kita boleh kenal tanda saktah dengan huruf sin kecil. Okey, pernah nampak kan? Kalau yang dah ngaji Quran tu, dah masuk Quran, dah habis Iqra', dah ngaji Quran tu, maksudnya kalau kamu jumpa dalam bacaan Quran, dalam ayat Al-Quran, ada tiba-tiba ada sin kecil. Sin kecil kat mana? Yang terletak di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu. Kejap lagi kita akan tengok. Okey, dapatkan gambaran sin kecil. Sin kecil yang terletak di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu. Kalimah yang macam mana? Bukan semua kalimah. Ada beberapa sahaja. Kejap lagi Ustazah akan terangkan. Sebelum tu kita kena tahu untuk saktah ni, bila berlaku saktah? Okay? Saktah hanya berlaku bila pembaca memilih untuk membaca secara wasal. Secara wasal tu macam mana? Bacaan sambung. Kita nak sambung ayat tu. Sambung bacaan Quran tu. Waktu tu je boleh saktah. Okey. Dan jika pembaca memilih untuk wakaf, iaitu berhenti bacaan, tak haruslah untuk baca dengan saktah. Okey, kena ingat. Saktah ni berlaku bila kita wasal bacaan Al-Quran tu sahaja. Wasal ataupun sambunglah bahasa kitanya. Okey, wasal tu bahasa Arab. Boleh? Okey, ingat. Hanya berlaku bila wasal bacaan sahaja. Macam mana keadaannya? Okey, kita tengok. Alright, okey, ini. Dalam Al-Quran ada 4 tempat sahaja yang wajib saktah. Saktah ni ada dua hukum dia. Satu wajib saktah dan satu lagi yang kedua adalah harus saktah. Okey, untuk wajib saktah ni ada 4 tempat. Ada berapa tempat? 4 tempat wajib saktah. Okey, yang pertama kita tengok. Iaitu pada surah Al-Kahfi, ayat pertama dan kedua. Di akhir ayat pertama tu. Iaitu walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Pernah kita baca. Pagi tadi pun dah baca kan? Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Okey, tiap-tiap Jumaat insya-Allah kita baca, kan? Jadi kamu dah jumpa. Yang ni lah. Kena ni dah belajar ni, kena make sure lepas ni baca dengan betul. Maksudnya macam ni. Okey, kalau ayat pertama surah Al-Kahfi ni kamu nak baca secara wasal dengan ayat yang kedua, jadi kat sinilah kamu perlu saktahkan bacaan kamu. Tetapi kalau kamu memang tak ada nafas yang panjang, nak baca satu ayat demi satu ayat, cukup. Boleh wakaf macam biasa. Maksudnya walam yaj'al lahu 'iwaja. Wakaf lah. Boleh ambil nafas baru untuk sambung ayat kedua. Qayyima, macam tu. Okey? Tapi ini yang kita nak yang kita bincang hari ni adalah saktah bila kamu nafas panjang. So untuk ayat pertama dengan ayat kedua ni kamu nak sambung je. Okey, itulah perlunya wajib saktah kat situ. Maksudnya kamu kena ada juga saktah maksud berhenti seketika. Tak boleh nak langgar terus. Nanti tak pasal-pasal speed track kan. Okey. Jadi contoh bacaan bila kita nak saktah tu, bila kita nak sambung bacaan ke ayat yang kedua tu. Okey. So apa dia pengertian saktah yang saya sebut awal tadi? Memberhentikan
bacaan tanpa bernafas dengan kadar 2 harakat. Maksudnya kamu berhenti dengan kadar 2 harakat je dan sambung semula dengan nafas yang sama. Okey, dengar Ustazah baca. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Okey, 2 harakat berhenti, sambung nafas yang sama. Okey, itu untuk surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Okey, kemudian untuk surah Yasin ayat ke-52. Okey, surah Yasin ayat ke-52. Okey, macam mana bacaan dia? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Boleh ya? Okey, yang surah Yasin ni pun sama. Kalau kamu tak ada nafas yang panjang, nak berhenti, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Nak wakaf biasa pun boleh dah kat sini. Okey, maksud dia pun dah sempurna lah kat sini. Okey, ini tapi kalau kamu nak sambung terus, perlu ada berhenti seketika dengan kadar 2 harakat tu. Saktah kat situ. Okey, boleh ya. Seterusnya adalah pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Apa misal dia? Wa qila man raq. Okey, wa qila man raq. Begitu juga dengan surah Al-Mutaffifin ada di ayat yang ke-14. Okey. Bunyi dia, misal dia adalah kalla bal rana ala qulubihim. Boleh ya? Berhenti tanpa nafas dengan kadar 2 harakat. Okey, itu adalah 4 tempat wajib saktah. Maksudnya kamu kena hafal lah ni, kat mana dia ada. Okey, tempat wajib saktah ni. Biasa soalan akan tanya. Okey, seterusnya kita kena tengoklah cara bacaan. Macam tadi Ustazah dah baca kan. Yang ni kita pergi detail sikit lah cara bacaan saktah. Kadang-kadang dalam soalan dia tanya juga. Okey, dia bagi misal macam ni. Okey, jadi soalan dia tanya. Okey, bagaimanakah cara bacaan saktah pada misal iwaja qayyima. Jadi kita kena sebut macam mana. Untuk jawapan yang betul-betulnya, ini kita khususkan untuk setiap misal ni. Yang awal-awal tadi pengertian saktah tu secara umum. Okey, ini yang kita khususkan untuk setiap misal. In case soalan dia tanya khusus berkaitan misal yang tertentu yang dia dah bagi. Contohnya ini pada surah Al-Kahfi ni kan. Iwaja qayyima. Maksudnya macam mana cara baca dia? Kita kena sebut macam ni lah. Saktah pada kalimah iwaja. Okey, dengan bacaan ma'iwat. Okey, ni kan nampak macam ma'iwat kat sini kan. Maksud ma'iwat pun kita berhenti dengan kadar 2 harakat. Dia macam bacaan ma'iwat lah kat situ. Sekadar 2 harakat tanpa bernafas. Kemudian sambung bacaan. Menyambung bacaan qayyima tu. Okey, maksud dia menggunakan bacaan ma'iwat kat situ. Okey, untuk misal pada Yasin ni mim marqadina hadha. Kita saktah pada kalimah marqadina dengan bacaan mad asli. Okey, mad asli. Sebab apa jadi mad asli? Sebelum huruf mad ni ada baris atas kan. Okey. Jadi bacaan mad asli sekadar 2 harakat tanpa bernafas, kemudian menyambung bacaan hadha tu. Okey, boleh Kemudian untuk waqila man raq ni kita guna saktah pada kalimah man dengan bacaan izhar. Izhar. Ingat lagi maksud izhar? Izhar apa dia? Jelas, nyata dan terang. Maksudnya nun yang kita nun sukun ni, nun mati ni dibaca dengan izhar iaitu jelas. Man, waqila man. Jelas kat situ. Man, bunyi nun mati tu jelas. Waqila man, berhenti dengan kadar 2 harakat, lepas tu sambung semula dengan nafas yang sama, iaitu bacaan raq. Boleh Begitu juga dengan ni kallabal rona ni. Jadi kita saktah pada kalimah bal. Bal ni pun kita baca dengan bacaan izhar. Apa dia izhar tadi? Jelas, nyata dan terang. Jelas, nyata dan terang. Nyata kat mana? Ni, pada lam mati, lam sukun ni. Kan? Bal. Jelas betul-betul. Bal. Okey. Dengan kadar 2 harakat dan sambung dengan nafas yang sama. Kalimah rona ni pula. Okey. Boleh Okey. Kemudian
kita tengok pula ini ada tempat harus saktah. Okey, tempat harus saktah ni adalah ada dua tempat, iaitu pertama adalah surah Al-Haqqah ayat